الفاتحة. الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله، كل نعمة من الله، ما شاء الله، الخير كله بيد الله، ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. أما بعد، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Buku tulis ya. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat sambung tu buku tulis kitab. Okey, terima kasih. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita sambung siri yang ke-11. Tajuk kita masih ada kaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Muka surat 32. Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu Azar di akhirat nanti. Dia akan jumpa balik ayah dia ataupun ayah saudaranya yang nama Azar tu, dia akan jumpa di akhirat nanti. Kita boleh tengoklah dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim mengajak Azar sembah Allah. Berkali-kali dia sebut, Ya abati, Ya abati, wahai bapaku yang dikasihi. Ulama berbeza pendapat, ayah kandung, ayah angkat atau ayah saudara. Sebab kalau sebut walid tu memang ayah betul lah, walid. Kalau sebut abi tu dia tak pasti lagi tu. Kadang-kadang pak penakan kan. Kadang-kadang pak penakan. Kalau walid betul. Walid ni ayah kandung. Berdasarkan doa Nabi Nuh. Nabi Nuh dia tak akan doa keselamatan kalau orang tu tak Islam. Jadi Nabi Nuh dia doa, Rabbighfirli wali walidayya. Wahai Tuhan, ampunkan dosaku dan kedua ibu bapaku, bapa kandung, ibu bapa kandung, wali walidayya, waliman dakhala baiti, dan orang-orang yang masuk ke rumahku, waliman dakhala baitiya, orang yang masuk ke rumahku. Okey, baik. Dia panggil Ya abati. Abati ni dipanggil disebut sebagai cara cakap
sehabis-habis kasih, bimuntahat tahabbub wal ishfaq, dan sehabis-habis kasihan, kasih dan kasihan, wal hudu, dengan penuh ketenangan, wal bir, dan dengan penuh kebaikan. Ya abati ni panggilan baik, kasih, kasihan dan ketenangan. Tapi ayah dia tak mau sembah juga Allah. Ayah dia tak mau sembah Allah. Bahkan ayah dia sanggup bersama Namrud bakar Nabi Ibrahim. Peristiwa ni ketika Nabi Ibrahim masih di Iraq. Di Iraq. Kemudian nanti Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah berhijrah ke Palestin. Saya cerita dah petang kemarin tentang penghijrahan Nabi Ibrahim daripada Iraq ke Palestin, ke Mesir, kemudian ke Mekah Al-Mukarramah. Surah apa? Ya abati. Surah Maryam kalau tak silap saya. Ada banyak kali Nabi Ibrahim sebut ya abati. Surah Maryam kalau tak silap saya lah, boleh rujuk Surah Maryam. Kalau tak silap saya dalam Surah Maryam. Cerita dia apa? Dia duk nasihat ayah dia kan? Dia duk nasihat ayah dia. Dia panggil ya abati. Kemudian bila ayah dia tak mau ikut dia, dia kata qala salamun alaik. Ya, surah Maryam ayat 47 dan sebelum tu 46, 45, boleh tengok di situ. Apa dia ni? Salam Ustaz, kemarin tak dan kelah. Okey, dengar ulangan saja. Saya nak tanya teks hadis baris kedua. Muka surat 27. Okey, muka surat 27. Kat mana tu? Sintaini. Memang macam tu ke? Lam yakzib Ibrahim alaihi salam illa thalatha kadhibatin. Sintaini. Betul? Sintaini tu makna dua. Isnani pun dua. Sintaini pun dua. Betul? Sintain. Dia boleh guna isnatain, boleh guna sintain. Itu tafannun orang panggil. Boleh, orang Arab ni dia boleh tukar-tukar. Seni cakap tu dia boleh guna tafannun dia panggil. Daripada fan. Sintain tu betul dah tu. Sintaini minhunna fi dhatillah. Dia ada isnani, isnaini, isnataini, sintaini. Betul belakang tu. Ya, surah Maryam. Terima kasih Ustaz Syafi. Ustaz Syafi Yusof. Boleh tengoklah dia duk sebut ya abati. Boleh bilang dalam tu berapa kali dia sebut ya abati ya. Dia duk pujuk ayah dia, Dalam ayat yang lain dia sebut, dia kata ke ayah dia, wa idh qala Ibrahimu li abihi. Abi ni boleh jadi ayah kandung, boleh jadi ayah angkat, boleh jadi ayah saudara. Kalau walid, tu memang ayah kandung lah, walid. Okay nah? Nabi Muhammad, kalau orang tanya Nabi Muhammad ni Abu Talib ni siapa? Nabi Muhammad kata hadza abi, ini ayahku. Yang ni ayah penakan. Tu ayah penakan. Jadi begitulah. Mungkin ayah penakan dia. Ayat 42 dia sebut, idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yabsur wa la yughni 'anka syai'a. Dia kata, wahai ayah yang kusayangi, yang aku kesian,
Kenapa lima ta'budu ma la yasma'? Kenapa sembah sesuatu yang tidak mendengar? Berhala kan boleh dengar. Wala yabsur, berhala ni dia jamadat, dia benda beku. Dia dengar tak boleh, tengok pun tak boleh. Wala yughni 'anka syai'a, dan dia tidak memberi apa-apa faedah kepada kamu. Awak yang sembah tu, janganlah sembah. Kan? Tu dakwah dia kepada ayah dia. Kemudian dakwah dia akan berkembang, dia berdakwah pula kepada kaum dia. Dia berdakwah pula kepada kaum dia. Macam itulah macam Nabi Muhammad lah. Nabi Ibrahim ni banyak nak sama dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad ada Abu Talib, ada Abu Lahab, Nabi Ibrahim pun ada Azar. Kemudian dakwah Nabi, wa anzir ashiratakal aqrabin, dakwah kepada keluarga terdekat. Nabi Ibrahim pun macam tu. Dakwah kepada Azar dulu. Lepas tu kembang dakwah kepada kaumnya, dakwah kepada raja. Tu Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayah dia tak mau. Kita tengok ayat 47, bila ayah dia tak mau ikut dakwah dia, nak ketegak juga, nak kekal kafir, Nabi Ibrahim kata qala salamun alaik. Nabi Ibrahim kata tak apalah, salam alaik, kesejahteraan untukmu wahai ayah. Astaghfiru laka rabbi, saya akan minta ampun kepada Tuhan. Saya akan minta ampun lah. Allah ampun, moga-moga macam ni lah, moga-moga Allah ampun dosa ayah. Moga-moga Allah ampun dosa ayah. Inna rabbi innahu kana bi hafiyya. Kerana Allah ini Tuhan yang berbuat baik kepadaku. Baik, kita baca hadis ni, no? Di akhirat dia akan jumpa balik ayah dia ni dengan muka berdebu, dengan muka kotor, kerana dosa-dosa maksiat, kemungkaran dan juga kekafiran ayah dia. Lepas ayah dia mati pun dia doa kat ayah dia. Allah tegur, Allah tak bagi doa dah. Macam Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad, Abu Talib meninggal dunia, Nabi Muhammad doa, ya Allah, kau ampuni Abu Talib, kau rahmati Abu Talib. Dan Nabi kata, la astaghfiranna lahu, aku akan terus doa kepada Abu Talib, malam unha anhu, selagi Allah tidak melarangku. Maka turun ayat, Allah Ta'ala larang. Allah larang, tidak boleh bagi orang beriman doa kepada orang kafir walaupun mereka ayah ataupun keluarga terdekat. Tak boleh doa, Allah larang. Lepas Allah larang, barulah Nabi Muhammad SAW berhenti dari mendoakan keampunan dan kerahmatan kepada Abu Talib. Iaitu surah Taubah ayat 113. Allah larang. Allah kata, ma kana lin nabi, tak patut bagi seorang nabi. Nabi sini Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Tak boleh lah, maksudnya tak boleh. Ma kana lin nabi walladzina amanu, begitu juga orang beriman pun tak boleh juga. Tak boleh buat apa? Ay yastaghfiru lil musyrikin, meminta ampun kepada orang yang mati syirik, mati kafir. Walau kanu uli qurba, walaupun orang yang mati itu sanak saudara terdekat. Min ba'di ma tabayyana lahum, setelah nyata bagi mereka mayat itu, annahum ashabul jahim, mayat tu penghuni neraka. Yakni mati kafir, nyata mati kafir, tak memeluk Islam, tak boleh bagi Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad doakan keampunan kepada mayat. Kita tak boleh. Bila dengar ada orang kafir mati, kita kata semoga Allah mengampuninya. Tak boleh. Kita dengar, tu surah At-Taubah ayat 113. Tak boleh. Nabi Muhammad ditegur. Begitu juga Nabi Ibrahim, dia pun ditegur oleh Allah. Allah tak bagi. Maka berhenti, stop. Sebelum tu doa Allah maghfir lahu. Allah maghfir lahu. Allah maghfir lahu. Nabi duk ingat, semayang jenazah orang kafir je tak boleh. Doa apa salahnya? Nabi doa. Dan orang tegur Nabi. Nabi kata,
selagi Allah tak larang, aku akan terus doa. Maknanya kalau tak ada larangan tu haruslah berdoa. Maka turun ayat 113 surah Taubah. Tak patut bagi Nabi dan orang beriman mendoakan orang kafir dengan doa keampunan, rahmat, tak patut. Walaupun yang mati itu sanak saudara terdekat, ulil qurba. Baik. Kita sambung lah. Pendapat yang kata itu pak penakan Nabi Ibrahim kerana kalau dia ayah kandung, maknanya keturunan Nabi Muhammad tu ada juga yang kafir. Sebab tu ada pendapat tak setuju. Kata ini bukan ayah kandung tapi ayah penakan. Dia ada dua pendapat ulama. Ada soalan kan daripada cikgu tadi, Cikgu Abdul Rahim. Pendapat yang kedua kata ayah kandung. Pendapat yang kedua kata ayah kandung. Pendapat pertama kata bukan. Kalau kita kata ayah kandung, jadi keturunan Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, apa semua ni tentu nanti akan jumpa seorang yang kafir, bahkan penjual berhala. Tukang buat berhala pula tu Azar. Jadi mereka tak setujulah, dan masing-masing ada hujah. Antaranya wa taqallubuka fis sajidin. Engkau wahai Muhammad, engkau ni berasal daripada zuriat as-sajidin yang sentiasa sujud kepada Allah. Jadi pak Nabi, tok wan Nabi semuanya tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca hadis ke-8 muka surat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ibrahim alaihi salam bertemu Azar di hari akhirat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه آذر. Ini pun tak sebut walidahu, walid, sebut abahu آذر يوم القيامة وعلى وجه آذر قطرة وغبرة فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك فيقول إبراهيم يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأبعد فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين ثم يقول يا إبراهيم ما تحت رجليك فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ فيؤخذ بقوائمه fayulqa finnar, rawahul Bukhari. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW bersabda, Nabi Ibrahim akan bertemu dengan bapanya iaitu Azar pada hari kiamat nanti. Muka Azar kehitaman dan berdebu. Itu tanda ahli neraka. Ahli syurga, wujuhun yawma idzin nadirah, berseri-seri. Putih. Yauma taswaddu wujuh, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari akhirat ada orang muka putih, ada orang muka hitam. Muka putih tu dia dapat rahmat, dia layak masuk syurga. Sebab tu kita bila berwuduk, kita basuh muka, niat angkat hadas kecil, niat berwuduk kerana Allah Taala. Kita juga berniat, ya Allah, kau putihkan mukaku di akhirat nanti. Kerana di akhirat ada orang muka hitam, ada orang muka putih. Minta muka kita ni jadi putih di akhirat nanti. Muka Azar kehitaman dan berdebu. Ibrahim berkata, saya pernah menasihatimu agar tidak menolak ajaran yang saya bawa. Azar berkata, pada hari ini aku tidak akan membangkang lagi kata-katamu. Menyesal ni tak ada guna. Menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tiada gunanya kan. Macam tu. Lalu Nabi Ibrahim pun berdoa, wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau telah berjanji tidak akan menghinaku pada hari manusia dibangkitkan, yakni akhirat.
Tiada kehinaan yang lebih hina daripada bapaku sangat jauh dari rahmatmu. Malulah dia. Azar ni nak dilempak masuk neraka. Dia minta kau janji kau tak mau memalukan aku. Allah berfirman, sesungguhnya aku haramkan syurga ke atas orang-orang kafir. Tak boleh nak bagi syafaat apa pun tak boleh. Setakat meringankan siksaan neraka boleh. Nak mengeluarkan ahli neraka yang kafir, tak boleh. Nabi Muhammad pun tidak dibenarkan, tidak diizinkan memberi syafaat kepada orang kafir. Maksud syafaat ni, tak boleh, orang kafir tak akan boleh keluar neraka. Kekal selama-lamanya. Allah haramkan syurga buat orang-orang kafir. Katakan nak bagi ringan boleh. Syafaat Nabi, pak saudara Nabi, Abu Talib, pakai kasut, pijak bara api neraka. Kena siksa juga. Itulah seringan-ringan siksaan. Kemudian Allah berfirman lagi, wahai Ibrahim, lihatlah apa yang ada di bawah dua kakimu. Maka Nabi Ibrahim melihat seekor dubuk. Ini dubuk jantan ni. Zaikh ni dubuk jantan. Nabi Ibrahim melihat seekor dubuk jantan yang berbulu lebat dan berlumuran dengan darah. Bulu dia penuh dengan darah. Kotorlah. Jijiklah dubuk ni. Dihimpunkan ke semua kakinya. Malaikat ambil 4 kaki dubuk ni, ikat dengan tali. Ikat sekali. Kemudian ia dilempar ke dalam api neraka. Maksudnya, azar tu Allah ubah rupa dia jadi macam rupa binatang dubuk. Supaya tak memalukan Nabi Ibrahim. Nanti orang kata, tu tengok tu azar, pak dia dilempar dalam neraka. Jadi dilempar dengan rupa parah seperti dubuk. Kena siksa juga, tapi tak nampak sangat lah. Allah suruh Nabi Ibrahim tengok bawah kaki. Hak ni macam orang duk buat filem. Kalau nak tengok hantu kan, tengok ku kaki tu. Tengok ku celah kangkang tu, macam tu. Allah suruh Nabi Ibrahim pusing, tengok daripada bawah kaki tu kan. Inilah filem-filem Melayu lah, merapu. Kalau nak tengok hantu, tunduk tengok bawah kaki tu kan. Betul tak tahulah boleh nampak hantu tu. Jadi Allah suruh Nabi Ibrahim tengok ku kaki, ku celah-celah kaki. Dia nampak tu dubuk, lempar, masuk dalam api neraka. Baik, keterangan. Nabi Ibrahim AS dibesarkan di rumah Azar, yang merupakan seorang tukang membuat berhala. Para ulama berbeza pendapat tentang Azar. Ada yang mengatakan beliau bapa kandung Nabi Ibrahim. Dan ada yang mengatakan beliau hanyalah bapa saudara atau bapa angkat kepada Nabi Ibrahim. Sebo semua tu, tiga-tiga tu. Nabi Ibrahim sangat menyayangi dan memanggilnya dengan panggilan yang sangat lembut, iaitu Ya Abati, yang bermaksud wahai ayahku yang tercinta. Banyak kali dia ulang tu, Ya Abati. Tengok dalam surah Maryam, berkali-kali dia ulang. Namun hidayah milik Allah Ta'ala. Azar berdegil dan tetap dengan berhalanya. Allah sama sekali tidak akan membenarkan orang kafir memasuki syurga. Mereka kekal dalam neraka selama-lamanya, walaupun mereka adalah keluarga terdekat kepada seorang Nabi yang mulia. Selain itu, hadis di atas juga mengingatkan kita kepada kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Allah mampu mengubah tubuh badan manusia kepada rupa binatang jika dikehendakinya. Dalam sejarah, Bani Israel pernah diubah menjadi kera-kera. Kera dan juga khinzir, ada yang diubah jadi khinzir. Akibat menderhakai larangan Allah, iaitu menangkap ikan pada hari Sabtu. Ini panggil tanasuh. Dalam bahasa Arab panggil apa? Tanasuh. Allah ubah orang jadi bentuk lain. Macam kalau Melayu ni si tanggang kan. Si tanggang. Kalau di Indonesia tu panggil apa? Malip kundang ke yang jadi batu tu. Allah boleh ubah. Tak tahulah kita ni penglipur lara ke,
cerita dongeng ke tak tahu. Tapi Allah boleh ubah. Si tanggang. Ada cerita yang sahih, yang betul di Mekah. Di Mekah kan kita duduk sa'i antara Safa dan Marwah. Hak tu cerita betul. Ada berhala yang asalnya manusia. 2 berhala. Kat Bukit Safa satu, kat Bukit Marwah satu. Ada berhala laki, ada berhala perempuan. Yang memang asalnya orang, kemudian Allah ubah jadi ketui batu. Itulah berhala Isaf, itu laki tu. Nailah perempuan. Mereka ni apa cerita mereka? Mereka ni berzina dalam Masjidil Haram, dalam Kaabah. Kaabah pintunya tak kunci, terbuka. Mereka masuk dua-dua orang ni, pasangan ni, Isaf dan Nailah ni, mereka berzina dalam Kaabah. Maka Allah murka, Allah ubah mereka jadi ketui batu. Muka orang, tapi keras, kaku jadi batu. Malangnya zaman jahiliah ni, peristiwa ni berlaku zaman jahiliah. Bila orang main buka pintu Kaabah, orang tengok ada 2 ketui batu, hak seorang muka Isaf, hak seorang muka Nailah. Ni pun kenal. Dan dia pun cari mana Isaf, mana Nailah, tak ada dah. Dah jadi batu dah. Malangnya mereka kata, hebat sungguh hampa 2 orang ni. Hebat loh jadi batu. Mereka pun pacak di Bukit Safa, Bukit Marwah. Mereka puja. Mereka sembelih kambing di situ. Mereka bawa hadiah bagi dekat berhala. Akhirnya mereka sembah. Setiap sa'i ni, mereka duduk sa'i. Pi balik 7 kali kan. Setiap kali sampai Safa, mereka akan sujud dekat Isaf. Sampai Marwah, mereka sujudkan Nailah. Mereka buat macam tu. Patutnya dihina lah mereka ni. Balasan Tuhan kan. Tapi mereka jadikan berhala sembahan pula dah. Bila Islam, Allah Ta'ala ajak cara buat haji umrah ni, kena sa'i. Sahabat-sahabat ada yang keberatan. Rasa macam tak mau nak sa'i, duk teringat Isaf Nailah. Mana ada dah, Nabi dah buang dah. Fathu Mekah tu Nabi dah buang, campak buang. Ada yang tak mau nak sa'i, sehingga turun ayat, fala junaha alaikum. Tak apa, sa'i lah, tak apa, tak salah. Sebab berhala dah tak ada. Sa'i antara Safa dan Marwah ni min sya'airillah. Dulu sebelumnya sa'i tu min sya'airil jahiliyah, syiar jahiliyah. Allah Ta'ala kata inna safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya sa'i antara Safa dan Marwah itu sebahagian daripada syiar agama Allah. Maknanya wajib sa'i, rukun sa'i kena buat. Dulu syiar jahiliyah, Allah dah ubah jadi sya'airillah. Faman hajjal bait, siapa yang pergi buat haji, aw ya'tamara atau buat umrah, fala junaha alaih, tidak mengapa, an yatawafa bihima, sa'i pi balik antara Safa. Tak apa, tak jadi salah dah, sebab berhala dah buang. Bukan makna tak apa tu nak sa'i, tak apa, tak sa'i pun tak apa. Itu salah faham. Ada juga di kalangan sahabat Nabi, mereka salah faham, mereka kata kalau gitu sa'i ni terpulang. Fala junah, tidak mengapa. Mereka terjemah nak sa'i tak apa, tak sa'i pun tak apa. Bukan macam tu. Hampa duk rasa berdosa, duk rasa bersalah. Tak apa, tak salah, tak dosa. Sebab berhala tu dah dibuang. Saya nak cerita kata orang jadi batu kan. Tanasuh. Ayah Nabi Ibrahim ni, ayah saudara Nabi Ibrahim, dia orang ditukar jadi dubuk. Supaya tak malu. Kalau duduk dalam neraka tu, orang duduk tengok, orang tak nampak azar. Orang nampak macam binatang lah. Nampak macam binatang. Orang jadi macam tu. Isaf dan Nailah. Orang jadi haiwan pun ada, no? Jadi kera, Bani Israel tangkap ikan hari Sabtu. Jadi khinzir. Orang jadi orang lain pun ada. Orang jadi orang lain. Dia orang, tapi dia tukar rupa paras jadi orang lain. Iaitu dalam cerita Nabi Isa AS nak dibunuh, kemudian Nabi Isa dibawa naik atas langit. Nabi Isa dibawa naik atas langit, ada seorang lelaki, Allah tukar rupa parasnya jadi macam Nabi Isa. Dia bernasib malang, dia dibunuh, dia disalib. Orang Yahudi bunuh dan orang Yahudi menyangka qatalna al-Masih Isa bin Maryam, kami berjaya bunuh Isa bin Maryam. Bukan Isa, orang lain. Allah tukar orang lain. Qatalna
Isa bin Maryam. Kami berjaya bunuh Isa bin Maryam. Bukan Isa, orang lain. Rasulullah, utusan Allah. Dah, orang tu bukan Rasulullah. Orang lain. Allah nafikan, wama qataluh, yang mereka bunuh tu, wama qataluh, yang mereka bunuh itu bukan Isa. Wama salabuh, yang mereka salib tu bukan Isa. Walakin syubbiha lahum, akan tetapi yang mereka bunuh, mereka salib tu seorang lelaki yang disamakan fizikal tubuhnya seperti Nabi Isa. Dia jadi macam orang kembang, muka dia lain, tapi Allah ubah. Ini pun ada cerita, siapakah lelaki yang Allah ubah menjadi rupa parah Nabi Isa. Ada cerita Israiliyat, ada cerita dari hadis Nabi riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad. Ada dua versi cerita, siapakah yang Allah ubah rupa parahnya dari kepala sampai kaki berubah jadi sebiji macam Nabi Isa. Siapa orang tu? Yang selalu kita duk dengar selalu ni cerita versi Israiliyat. Musuh kan, nama dia Yahuda kan. Dia tu jahat, dia pengkhianat. Dulu anak murid Nabi Isa, lepas tu dia jahat. Dia yang cadang nak bunuh Nabi Isa, dia yang angkat geng. Akhirnya Allah ubah dia. Jadi pada muka lah dia kena bunuh. Sebab dia jahat. Tapi cerita tu tak betul tuan-tuan. Yang sebenarnya Nabi Isa ni dia ada hawariyun 12 orang. Pengikut setia 12 orang. Anak murid 12 orang. Okey? Salah seorang daripada 12 orang ni lah Allah Ta'ala memilih tanasuh, berubah menjadi seperti Nabi Isa. Salah seorang daripada 12 ni. Ini disebut oleh Nabi sendiri versi cerita hadis Nabawi. Maknanya yang berubah tu orang jahat ke orang baik? Orang baik. Yang diubah tu anak murid Nabi Isa yang khianat ke yang setia? Yang setia. Dia macam Sayyidina Ali sanggup tidur di atas katil Nabi. Gantilah, galang ganti Nabi. Nabi hijrah. Tapi Sayyidina Ali ni nyaris-nyaris dibunuh. Mereka ingat tu Nabi. Mereka nak bunuh. Mujur, mereka tak bunuh. Hak cerita Nabi Isa ni mereka bunuh sungguh sebab mereka ingat itu Isa. Dalam 12 tu Nabi cerita detail Hawariyun ni bimanzilati ashabi Rasulillah. Yang kata Hawariyun ni pengikut setia macam sahabat-sahabat Rasulullah. Sahabat-sahabat Nabi Isa, anak murid Nabi Isa, semua tu dipanggil Hawariyun, tulang belakang, penyokong-penyokong dakwah Nabi Isa. Nabi Isa tanya, man ansari ilallah, Allah nak bawa aku naik atas langit, siapa yang nak meneruskan perjuangan membantu agama Allah? Hawariyun ni kata, nahnu ansarullah, kami hak 12 ni, kami akan bantu, kami akan meneruskan perjuanganmu agama Allah. 12 orang. Nabi cerita detail 12 orang ni, 11 orang syuyukh, tua-tua, warga mah lah. Syekh-syekh ni maknanya warga mah. Dia ada syekh ni orang alim. Tapi kebanyakan orang Arab bila sebut syekh ni, dia boleh juga maksud umur 60 tahun ke atas. Umur 60 tahun ke atas. Syekh warga mah. Jadi 12 orang tu 11 warga mah. Hak ni pun saya tak muat dalam buku ni. Nanti saya nak masukkan juga siapakah yang mirip Nabi Isa. 11 orang tua. Seorang saja syabun, anak muda. Jadi 11 tua, seorang muda. Muda ni tak 40 lagi, muda lah. No? Sebelum Nabi Isa dibawa naik atas langit lah, Nabi Isa ada di langit. Langit kedua. Nabi Isa ada tanya, man ulqiya syabahi, siapa yang bersedia rupa parahnya ditukar macam aku? Siapa sedia? Fahuwa rafiqi fil jannah, dia akan jadi penemanku dalam syurga. Ni aku nak tanya hampa 12 orang ni pengikut setia kan. Aku akan tanya siapa nak bantu agama Allah, hampa semangat. Nahnu ansarullah, kami bantu agama Allah. Semangat. Okey, sekarang siapa bersedia? Allah nak tukar rupa dia macam aku. Aku dibawa naik atas langit, dia nanya, sekali orang masuk, orang ingat dia Isa, orang bunuh. Siapa sedia? Resiko dia kena bunuh. Manfaat dia, fahuwa rafiqi fil jannah, dia akan jadi rafiqi, penemanku, damping dengan aku dalam syurga.
Ada untung, ada risiko. Risiko kena bunuh. Semua pakai sengap je. Hak muda tu lah sanggup. Hak muda tu sanggup menyahut cabaran. Ana, saya sanggup. Tukang saya pun tak apa. Rupa Nabi tentu handsome. Tak boleh jadi Nabi pun kurang-kurang boleh dapat pakai rupa parai Nabi. Okey lah. Syarafun azim, orang kata. Satu kemuliaan yang, satu keberuntungan yang besar. Ni yang saya cerita ni memang berbeza. Menungkah arus ke apa kan, yang ni memang cerita hadis Nabawi. Hak kita duk baca tu buku cerita, hikayat Israeliat. Tuan-tuan nak percaya hak mana? Percaya hak Nabi lah, kita ada versi yang betul. Baik. Nabi Isa kata tak apa, aku nak tanya sekali. Nabi Isa ulang soalan yang kedua, yang ketiga, duk ulang yang sama. Siapa sanggup rupa parahnya ditukar seperti aku? Resikonya kena bunuh, tapi untungnya di akhirat jadi peneman aku di akhirat nanti. Hak tua-tua ni mungkin teringat cucu ke apa, atau penakut. Tak sanggup. Duk sengap, tak respon. Tak respon. Budak muda ni juga angkat tangan saya. Nabi tanya sekali, Nabi Isa tanya sekali lagi. Nabi Isa tanya sekali lagi. Nanti saya tulis Ustaz Sabri. Saya masukkan insya-Allah siri kedua. Dia tanasukh ni boleh berubah. Orang jadi ketua batu, orang jadi khinzir, orang jadi kera, orang jadi dubu, orang jadi orang lain. Tanasukh. Surah Yasin kita duk baca, walau nasya'u lamasakhnahum. Tanpa kata lamasakhnahum, kalau kami kendaki kami boleh ubah orang jadi macam lain. Lamasakhnahum. Baik, Nabi Isa tanya sampai 3 kali. 3 kali dia tanya, yang sebelah itu tak respon. Dia sekarang nak kata ya dah apa dah sebelah orang hak tua-tua tu. Hak muda ni dia darah muda, dia tak puas hati, dia angkat tangan 2 kali. Nabi Isa duk tanya lagi, dia mangkit berdiri terus. Aku sanggup. Saya sanggup. Maka Nabi Isa kata, fahuwa anta. Kamulah orangnya yang dipilih oleh Allah. Oh, untung. Tak boleh jadi Nabi pun, dapat pakai rupa Nabi, dapat berlakon macam Nabi pun jadilah. Allah tak akan bagi rupa Nabi ni ke orang lain. Kalau Nabi kita, Nabi Muhammad, sampai dalam mimpi pun, setan tak boleh nak ambil rupa Nabi Muhammad. Dalam mimpi pun kalau kita tengok Nabi Muhammad betul. Fa inna syaitan la yatamathalu bi. Syaitan tak boleh menyerupaiku. Itu kita cerita Nabi Muhammad lah. Nabi Isa dah ada hadis, kita pegang dengan hadis. Nabi Isa kata, fahuwa anta. Nabi Isa tunjuk, engkaulah orangnya yang dipilih oleh Allah. Budak ni muda, nama apa tak tahu. Macam mana yang mai keluar Yahuda, pengkhianat, jahat, matinya kita kata pada muka. Padahal budak ni sanggup, matinya mati apa tuan-tuan? Tuan-tuan jawab, dia sanggup, dia anak murid, dia setia, dia sanggup jadi galang ganti. Dia kena bunuh, dia kena salib. Allah Ta'ala kata yang dibunuh bukan Isa, yang disalib bukan Isa, tapi orang mirip Nabi Isa. Jadi matinya tu mati pada muka, mati katak kan mati apa? Mati syahid. Cerita berubah terus tuan-tuan. Berubah terus. Saya dulu kecil-kecil pun saya suka masuk perpustakaan, saya suka cari buku cerita ke, buku apa bagus lah kan. Kita pun duk percaya macam tu lah. Bila kita baca, kita akan tepuk buku tu, kita terpadam muka. Apa pula padam muka? Dia mati syahid. Kesanggupannya, kesediaannya. Dia mungkin tak kahwin lagi, dia muda lagi, umur 30-an. Tak tahu dia kahwin tak kahwin, nama apa tak disebut pun. Itu syabihu Isa, orang yang mirip dengan Nabi Isa ni. Satu perjuangan. Dia sanggup, biar aku mati, jangan Tok Guru aku mati. Dia sanggup tebus dirinya. Quran tak cerita detail, tapi hadis ada. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Kita ni dengar hak benda tak betul, you know. Ada seorang, saya kuliah di Sungai Petani, kitab ni lah. Ada seorang dia ada kemampuan baca bahasa Inggeris. Dia kata saya pernah membelek-belek Bible, Ustaz. Hak duk cerita Yahuda ni ada dalam Bible. Yahuda pengkhianat ni ada dalam Bible. Maknanya kita cedok daripada mereka, daripada Kristian, daripada Israeliat. Kita tak cedok daripada hadis Nabawi.
Okey. Jadi tak apalah nak cerita. Bila Nabi Isa kata, fahuwa anta, engkau lah orangnya, kau pilihan Allah, kau lah. Waktu tu Nabi Isa rasa mengantuk, dia rebah, dia tertidur. Dan budak ni, pemuda ni terus mengalami perubahan. Pemuda ni jadi berubah, transformer. Dia berubah, hidung dia berubah, pipi dia berubah. Tak tahulah. Kalau kita tengok dalam filem ni berubah. Wah, dia jadi macam Nabi Isa. Nabi Isa pula lena, tidur, mengantuk. Allah bagi Nabi Isa tidur. Allah Ta'ala sebut, inni mutawaffika, aku wafatkan kau, aku bagi kau mengantuk, kau tertidur. Wa rafi'uka ilayya, aku hantar malaikat bawa engkau naik ke langit. Nabi Isa tidur di lantai rumah tu, dan bila dia sedap, dia jaga, dia dah berada di langit kedua. Tidur di bumi, jaga di atas langit. Ni pun saya kadang-kadang saya melawak juga. Waktu kuliah maghrib, saya kata dekat hadirin hadirat, janganlah duduk tidur. Satgi tidur di bumi, jaga-jaga, duduk ada atas langit. Tak boleh turun dah. Macam Nabi Isa, tidur di bumi, Allah bagi dia mengantuk, dia tidur sungguh. Dia jaga-jaga, duduk mana? Langit kedua, tak boleh turun. Nanti dekat-dekat Dajjal apa semua tu, baru dia, bila Dajjal dah keluar, baru dia turun. Jadi, tidur di bumi, jaga atas langit. Nabi Isa. Budak tu mati syahid. Nak cerita apa ni? Cerita dia, Azar berubah jadi binatang dubuk jantan. Allah berkuasa. Kita duk baca surah Yasin, ayat mana? Walau nasha'u lamasakhnahum. Lamasakhnahum, daripada perkataan tanasuh. Tanasuh ni, kalau kami kendaki. Walau tu kalau lah. Walau nasya', kami kendaki. Kalau kami mau, lamasakhnahum, kami boleh ubah orang jadi benda lain. Kuasa Allah. Hadis itu juga mengingatkan kita kepada kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Allah mampu mengubah tubuh badan manusia kepada rupa binatang dan rupa-rupa yang lain lah jika dikehendakinya. Dalam sejarah Bani Israel pernah diubah menjadi kera-kera akibat menderhakai larangan Allah, iaitu menangkap ikan pada hari Sabtu. Sikit lagi sebagai penutup, saya dah kongsi dah kemarin doa Nabi Ibrahim ketika membina Kaabah. Doa Nabi Ibrahim ketika dilempar ke dalam api, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sikit lagi saya nak sebut tentang surah Al-Anbiya ayat 70. Surah Al-Anbiya ayat 70 dan surah Safat ayat 97. Surah Al-Anbiya ayat 70 dengan surah Safat ayat 97. Dua ayat ni, Al-Anbiya 70 dan Safat 97, dua ayat ni macam nak sama tapi dia ada beza sikit. Ulama hurai, pasal apa berbeza dua ayat ni? Ada beza sikit. Al-Anbiya ayat 70 berbunyi, ni cerita Nabi Ibrahim dibakar ni. Al-Anbiya 70 bunyi macam ni. Wa aradu bihi kaida faj'alnahumul akhsarin. Mereka hendak menipu daya terhadap Nabi Ibrahim. Mereka nak seksa Nabi Ibrahim. Nak perkena, nak hukum Nabi Ibrahim. Mereka hendak menghukum Nabi Ibrahim. Faj'alnahumul akhsarin. Maka kami jadikan mereka golongan yang rugi. Ni ada ni. Ustaz Kafai ada ni. Ada share ni. Apa yang saya cerita, 12 orang lelaki, Hawariyun apa semua. Nabi Isa jumpa mereka, tanya mereka siapa sedia kan. Okey. Wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin. Kami jadikan mereka golongan yang rugi. Surah Safat ayat 97 pula dia bunyi macam ni. Fa aradu bihi kaida. Mereka hendak menipu daya Nabi Ibrahim. Mereka nak seksa Nabi Ibrahim. Mereka nak bakar Nabi Ibrahim. Faja'alnahumul asfalin. Maka kami jadikan mereka golongan yang rendah. Golongan yang bawah. Satu, akhsarin. Golongan yang rugi. Ayat satu lagi, asfalin. Golongan yang rendah. Ini akhsarin. Ustaz Hakim Yub ada kongsi.
Kami jadikan mereka golongan yang rugi. Mereka rugi. Mereka nak bakar Nabi Ibrahim. Akhirnya mereka jadi rugi. Hak kedua ni ayat asfalin. Mereka jadi golongan yang rendah. Pasal apa ada beza faja'alnahumul akhsarin dengan asfalin. Asfalin, akhsarin. Bagi orang yang tak merenung, dia kata lebih kurang rugi. Asfalin, golongan yang rendah, bawah. Allah berjatuh ni apa? Lebih kurang. Sebenarnya tak lebih kurang. Kita kena tengok latar belakang ayat. Surah Al-Anbiya ayat 70 tu, sebelum ayat 70, ada perkataan orang kafir. Ni kata apa? Harriquhu. Kena bakar Ibrahim ni, kita bakar dia. Bakar dia. Pasal apa nak bakar Nabi Ibrahim? Wansuru alihatakum. Kita nak bela Tuhan kita. Kita nak menang. Wansuru, bila kita bakar dia, kita akan dapat nusrah. Kita menang, dia kalah. Kita menangkan Tuhan kita. Kita tolong bantu Tuhan. Tolonglah Tuhan kamu. Tuhan ni apa? Ni nak kena tolong. Patut Tuhan tolong ni apa? Ni kata kita bakar dia, kita akan menang. Kita dapat membantu Tuhan. Jadi ni rasa ni beruntung lah. Ni dapat selamatkan Tuhan ni apa? Allah tempelak. Hampa bakar dia. Dia tak terbakar pun. Hampa rugi. Dia yang untung. Dia masuk dalam tu, dia boleh berehat. Dia duduk dalam api tu macam duduk dalam syurga. Allah buka pintu rahmat, pintu syurga. Dia duduk dalam api, dia duduk menonton syurga. Dia duduk makan buah-buahan syurga. Hampa rugi ke? Dia rugi. Hampa untung ke? Dia untung. Dia yang untung. Allah bagi nusrah, bantuan tu kat dia. Hampa nak tolong berhala, tapi Allah tolong dia. Hampa rugi. Rugi masa aja bakar dia. Rugi masa aja sediakan kayu, bakar api banyak. Ada yang kata sampai sebulan. Rugi masa aja hampa buat rancangan tu. Berhala yang hampa kata nak tolong tu, tak boleh tolong. Hampa rugi. Dia untung, hampa rugi. Faham tak? Macam tu. Yang surah Safat ayat 97 pula. Allah kata faja'alnahumul asfalin. Kami jadikan mereka, orang-orang kafir ini, asfalin. Berada di tempat sebawah-bawahnya. Mereka rasa ni perkaya. Mereka rasa ni hebat. Tapi Allah pejatuh mereka. Mereka nak gelak kat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gelak kat mereka. Kami jadikan mereka golongan yang rendah. Dan Safat ayat 97 ni dia ada latar belakang dia. Mereka buat satu binaan tinggi. Dia ada ayat sebelum tu. Qalu bnu lahu bunyana. Kalau siapa yang tengok lah. Qalu bnu lahu bunyana. Mereka merancang, kita bina satu bangunan tinggi. Macam KLCC tinggi. Buat satu bangunan bertingkat-tingkat. Kita akan bina satu bangunan tinggi. Lepas tu buat apa? Fa'alquhu. Kita lempar dia. Kita bawa dia naik tingkat atas. Komta tingkat atas. Kita lempak dia. Fa'alquhu. Kita bawa dia naik atas. Kita lempak dia. Kita tengok dari atas, dia jatuh bawah. Fa'alquhu fil jahim. Kita lemparnya ke dalam api. Jadi memang mereka buat bangunan tinggi. Mereka semua duduk atas. Nabi Ibrahim duduk atas. Mereka tolak Nabi Ibrahim. Pada zahirnya nampak Nabi Ibrahim jatuh bawah. Mereka duduk tingkat atas. Mereka boleh gelak dekat Nabi Ibrahim. Tapi sebenarnya siapa yang bawah? Allah Ta'ala kata, zahir nampak Nabi Ibrahim jatuh daripada atas tu, gedebuk jatuh bawah. Nabi Ibrahim bawah, hampa atas. Hampa duduk atas, duduk gelak kat dia. Tapi sebenarnya, faja'alnahumul asfalin. Kami jadikan mereka hak duduk atas tu yang sebenar bawah. Nabi Ibrahim hak duduk bawah ni, Allah tinggikan darjat dia. Dia tak terbakar. Hampa rasa hampa duduk tingkat atas. Hampa rasa Nabi Ibrahim jatuh ke bawah, gedebuk jatuh bawah. Tapi bagi kami, hampa bawah, Nabi Ibrahim atas. Faham tak? Jadi asfalin dengan akhsarin ini dua lafaz yang berbeza kerana latar belakang ayat yang berbeza. Surah lain-lain, kemudian yang nu mereka nak tolong berhala. Yang ni pula mereka duk gelak kat dia. Kita duk atas, dia duk bawah. Kita tolak dia, dia jatuh bawah. Hampa tu yang bawah. Dia pakai manjanik, betul, plastik besar. Daripada tingkat atas, api tu duduk bawah. Daripada tingkat atas,
dia dilempar menggunakan manjanik macam lastik besar. Dia dilempar terbang ke ruang udara. Kemudian dia turun, makin lama dia jatuh, pup, jatuh ke adalah api. Bukan daripada dataran ni, di atas. Mereka buat satu bangunan tinggi. Qalu bnu lahu bunyana. Bukan kata mereka nak bakar tu. Mereka ambil masa dulu. Mereka bina bangunan tinggi. Mereka berkata, maknanya mereka bincang, mereka sepakat, ubnu lahu bunyana, nak kena bina. Kita pakat bina satu bangunan tinggi. Bunyana ni, bunyan tu binaan lah. Bina. Fa'alquhu fil jahin, lalu mereka melontarnya ke dalam api neraka. Lama mana? Wallahu a'lam. Kata ulama tafsir sebulan. Wallahu a'lam, saya tak pastilah. Tempoh dia duduk api, tapi tak terbakar. Baju dia tak terbakar, apa pun tak terbakar. Selamat. Jadi siapa bawah, siapa atas? Hampa tu lah bawah. Nabi Ibrahim tu ditinggikan darjatnya. Sebelum dia masuk dalam api, dia dah darjat dia tinggi. Lepas keluar pada api, lagi tinggi darjatnya. Lagi tinggi sebutannya. Begitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi saya sebut ni supaya kita boleh tadabbur dua ayat yang kelihatan seperti serupa, tapi dia membawa makna yang lain-lain. Wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin, dengan ayat fa aradu bihi kaidan faj'alnahumul asfalin. Inilah indahnya Al-Quran. Inilah mukjizat Al-Quran. Bila perkataan lain-lain, dia ada makna lain-lain. Dia ada makna yang berlainan yang dapat kita pelajari. Mohon maaf jika terkasar bahasa dan sebagainya. Mohon maaf. Mudah-mudahan Allah bagi kelapangan waktu untuk kita terus berkongsi ilmu dan melihat kisah Nabi-Nabi dan memahami Al-Quran Karim, insyaAllah. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.